Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke kuliah yang ke-20, sambungan daripada kuliah berkenaan dengan keanjalan. Jadi di dalam ekonomi ini terdapat beberapa jenis keanjalan permintaan harga, iaitu yang disebabkan perubahan harga dan berapa banyak kuantiti yang diminta akan berubah. Jadi saya dah terangkan semalam bagaimana untuk mengira keanjalan ini. Jadi ada setengah pelajar apabila dia tahu pengiraan dia agak bingung. Tapi pada saya pengiraan tu tidak perlulah kamu takutkan, kerana dalam ekonomi ini kita boleh melihat perbezaan keanjalan harga ini berdasarkan pada rajah tu lebih mudah. Saya nak tunjukkan dalam rajah ini 1 kilo permintaan D1. You nampak tak di sini? Saya tunjukkan 3 kilo yang berbeza, kilo permintaan yang berbeza dari segi slope dia, kecurunan dia. Saya ambil satu ialah kilo D1. Apa bentuk kilo D1 ini? Kilo D1 ini adalah 1 kilo yang tegak, selari dengan paksi harga. Selari dengan paksi harga. Jadi kalau harganya kita ambil pada H0, harga asal H0, sekarang harganya turun kepada H1, ada tak perubahan di dalam kuantiti yang diminta? Tidak ada, bukan? Pada H0, kuantiti yang diminta adalah OKO. Harga turun kepada I1, kepada S1, kuantiti yang diminta juga masih lagi berada di K0. Nampak tu? Ada perubahan tak? Tidak ada perubahan. Jadi kilo D1 dipanggil tidak anjal sempurna. Faham tu? Saya tidak mau cerita yang complicated lah. Saya nak cukupkan yang paling mudah sekali. Dalam ekonomi ini kita tengok apakah keadaan kilo permintaan yang dihadapi oleh satu barangan itu. Di sini perubahan harga tidak akan diikuti dengan perubahan kuantiti yang minta. Dalam contoh yang kita alami sekarang ini, dalam kehidupan kita, apa dia? Kita lihat bahawa kalau harga beras turun, orang akan menambahkan permintaan beras tak? Kalau dia setiap hari dia makan satu pinggan, tengah hari, makan tengah hari 1 pinggan, kalau harganya turun 50% katakan, harga beras turun 50%, adakah orang itu akan makan 2 pinggan atau 3 pinggan? Tidak, bukan.
Dia dengan satu pinggan dia dah cukup kenyang lah. Jadi ada perubahan kalau harganya turun? Ada perubahan ke tidak dalam permintaan dia? Tidak. Begitu sebaliknya, kalau harga beras tu naik, orang akan kurangkan makan beras tak? Tidak. Kalau di Malaysia tu beras tu wajib. Kita makan nasi wajib. Kalau dulu saya masih kecil dulu, mak saya bagi makan kami di satu keluarga, lagi pagi dengan nasi, makan macam tengah hari. Mak saya bangun pukul 4:30 pagi, dia masak sebelum kami pergi sekolah. Sediakan makan full set, dengan lauk dia semua sekali. Sarapan pagi macam orang pergi kerja kasar di kebun. Tengah hari dia makan nasi lagi, balik sekolah makan nasi lagi, malam makan nasi lagi. Jadi kalau harga beras turun, saya makan 4 kali tak? Tidak. Sama juga. Tidak ada perubahan dalam jumlah nasi yang saya makan. Faham tak tu? Yang contoh barang tu. Kadang kita lihat contoh barang lain, apa dia? Kita makan, kalau kita makan, kita nak rasa masin tak? Kata dia tak kali mak kita masak, dia letakkan garam bukan? Banyak 1 kilo dia masuk garam? Tidak. 1 sudu garam masuk dalam lauk tu, lauk yang dia masak. Jadi rasa masin. Kalau harga garam turun 50%, mak saya tambah garam dalam makanan dia? Tidak. Jumlah yang dipakai masih sama, tidak berubah. Jadi apa yang dimasukkan di situ? Apa-apa jenis pada tingkat harga apa pun, permintaan kepada barang tersebut tetap sama. Nampak tu? Nampak tak? Nampak contoh yang saya bawa tadi? Nampak? Jadi apa jenis barang, apa yang kita sebut barang macam beras, gula, garam, dan sebagainya itu, barang itu disebut sebagai barang mesti, wajib ada. Barang mesti, barang wajib yang kita mesti ambil. Sebab itu, kalau kita tengok di pasar raya yang besar macam mana pun, dia tidak akan pernah bagi diskaun atau jual murah pada harga beras. Harga gula tetap sama. Harga garam tetap sama. Naik ada, tapi turun tidak ada. Kenapa naik ada? Dia cakap, kos sudah naik. Naik. Orang tetap beli tak? Dia tetap beli. Iaitu barang itu disebut sebagai barang mesti. Iaitu ditunjukkan oleh kilo D1. Faham? Kilo ini disebut kilo tidak anjal sempurna. Tidak anjal. Tidak ada perubahan dalam kontinen itu walaupun harga berubah. Konsepnya. Dan dalam contoh yang sebenarnya, dalam kehidupan kita, barang-barang makanan adalah merupakan barang mesti. Dia tidak akan berubah begitu banyak dalam kehidupan kita. Faham tu? Jelas kan? Okey.
Kelok yang kedua. Kelok di dua. Kelok di dua mencurang ke bawah daripada ke kanan, kan? Nampak perubahan dalam harga yang daripada HO ke S1. Apa yang berlaku dari kuantiti yang diminta? Harga turun, kuantiti yang diminta naik tak? Naik. Okay? Jadi perubahan harga barang tersebut akan menyebabkan perubahan di dalam kuantiti yang diminta. Harga naik, kuantiti yang diminta turun. Harga turun, kuantiti yang diminta naik. Faham? Faham tak? Nampak ni? Jadi kelok itu disebut sebagai anjal. Anjal ini berarti dia lebih daripada satu. Lebih daripada satu. Ini barangan biasalah. Kebanyakan barangan, jenis barangan ni barang-barang yang biasa, jenis biasa je. Jadi kalau harga turun, kuantiti yang diminta naik. Tapi kenaikannya lebih kurang. Kadar perubahannya, perubahan kuantiti yang diminta ini lebih kurang sama dengan atau besar sedikit daripada perubahan dalam kuantiti, perubahan dalam harga. Ini disebut sebagai barang biasa. Okey? Wah, barang biasa. Satu lagi kelok D3. Kelok D3 ini. Tengok. Perubahan harga akan menyebabkan perubahan dan kuantiti diminta dengan jumlah yang besar. Lebih besar daripada, peratusnya lebih besar daripada perubahan harga. Jadi kalau permintaan itu disebut permintaan anjal lebih daripada satu. Lebih daripada satu. Ataupun saya tulis penuh lah. Ini besar ni. Kalau kamu berniaga, kamu kena lihat apakah kalau jenis barangan itu, apakah kalau permintaan yang kamu hadapi. Kalau permintaannya sangat anjal, perubahan harga yang sedikit saja menyebabkan perubahan dalam kuantiti yang sangat banyak. Sangat banyak. Ini biasanya
contoh yang biasa digunakan ialah barang mewah lah. Barang mewah. Kalau pakai baju tu, baju yang ada brand. Saya tak tahu apa brand yang ada. Saya tak pakai baju yang ada brand. Saya beli baju dekat tempah di kedai, di kedai jahit, jadi tak ada brand. Tapi ada setengah orang dia conscious dengan brand. Baju yang dipakai tu mesti branded. Kalau brand tu masyhur, kalau permintaannya yang dihadapi adalah sangat anjal, lebih anjal. Kalau kamu main bola kan, bola ni, boot bola tu ada banyak jenis. Ada yang biasa, ada yang Adidas, ada yang Nike dan macam-macam. Adidas, Nike adalah brand yang masyhur. Jadi orang akan pakai boot itu, apabila masuk padang, dia punya action dia lebih tau. Pasal dia nampak dia gunakan brand Nike, ataupun brand Adidas. Saya tak tahulah, saya tak main bola. Jadi saya tak tahu brand yang itu. Tapi brand yang mewah itu, kalau harganya turun sedikit saja, permintaan kepada barang tersebut akan naik dengan kadar yang lebih besar. Dan kalau kamu berniaga nanti, atau kamu pergi ke pasar raya besar, kamu tengok barang-barang yang mewah begini, dia akan buat sale. Faham? Dia buat sale, buat jualan murah. Harganya tak perlu sedikitnya, tapi dia expect orang akan datang membeli dengan lebih banyak. Orang ramai yang akan datang. Naikkan jumlah kuantiti yang diminta. Jumlah jualannya akan naik, maka pendapatannya akan naiklah. Jadi kelo-kelo ini ada memberi kesan di dalam keputusan kita untuk berniaga. Kena tengok apakah barang yang mempunyai kelo permintaan yang anjal, yang tidak anjal, dan anjal yang tidak anjal, yang anjal saja. Ni sangat anjal. Dan kalau kamu nak nambahkan pendapatan perniagaan kamu pergi, kalau kamu jual barang yang mempunyai kilo ganjalan yang sangat anjal ini, maka kamu akan dapatlah jumlah pendapatan yang lebih besar dan seterusnya, keuntungan lebih besar. Itulah sebabnya dalam pasar raya, dia ada selalu buat sale. Yang sale ditumpukan kepada kilo barangan yang mempunyai kilo anjalan yang anjal. Perubahan harga yang sedikit je, kuantiti yang diminta akan naik dengan banyaknya. Faham tak? Barang mesti tak perlu sale. Kalau sale pun orang tidak akan merubahkan kuantiti yang diminta, yang diminta kata barang tersebut. Satu, kalau kita pergi pasar raya tidak pernah buat sale bagi barang mesti tau. Barang makanan tidak ada sale. Dia tak buat sale. Dia akan hanya buat sale kalau kilo permintaannya aja. Faham? Faham? Ada satu lagi saya nak terangkan. Satu lagi kilo. Saya buat di sini lah. Saya teruskan ini kilo D4. Satu galiran lurus.
Kalau harga turun aja, permintaannya melambung, tak cukup supply. Kalau berada di 4 ni, HO di 4 ni, nampak tak barisan lurus ni? Dia turun harga je, habis. Orang beli semua. Harga naik sikit je, tak laku langsung. Ini disebut sebagai anjal sempurna. Infinity. Kita boleh ambil contoh tak? Berlaku tak? Ada tak kalau permintaan demikian? Ada. Kamu kalau bulan puasa, kamu suka tak pergi ke bazar Ramadan? Selalu kan? Dalam bazar Ramadan tu orang berimpit-impit tau. Dia nak apa? Dia nak beli kuih untuk buka. Macam-macam jenis kuih ada di atas meja. You perhatikan tak? Kalau dia jual keripap, gerai A 50 sen biji, gerai B 50 sen tak? Harganya 50 sen juga. Semua gerai-gerai, kalau ada 10 gerai yang ada di situ jual keripap, harga keripap yang dijual tu tetap sama, tidak berubah. Kalau gerai A dia nak jual, orang lain jual 50 sen satu biji, dia jual 60 sen. Laku tak? Laku tak? Tak laku. Orang tak nak beli. Dekat apa tengok ni karipap ni, sini 60 sen, sana 5 sen, sana 5 sen, 5 sen. Baik saya beli yang 5 sen. Nampak? Kalau permintaannya adalah anjal sempurna, iaitu mendata ini, kenaikan harga sedikit je, dia tak boleh jual kuih dia. Tapi dia boleh jual 40 sen. Boleh. Kalau jual 40 sen, dia buka je, dalam 1 jam, habis. Keripap dia dijual semua. Orang semua lumpuh, pasal 40 sen. Jadi kalau dia turun aja, harga diturunkan sedikit je, kuantiti yang diminta akan naik begitu banyak sekali. Habis, sampai habis kuih karipap di atas meja dia. Orang lain akan tengok je lah. Tapi apabila dia habis, orang lain yang datang kemudian akan pergi ke gerai-gerai yang lain yang jual keripap dengan harga 50 sen. Sama. Maksudnya di sini, kalau permintaan yang mendata ini atau anjal sempurna ini, penurunan harga akan menyebabkan kuantiti diminta naik begitu banyak. Tapi kalau dia naikkan harga, tidak laku sama sekali. Fahamlah? Ini realiti saudara-saudari. Ini kehidupan kita. Apa yang berlaku di luar itu sama apa yang berlaku di dalam realiti. Kita hanya menerangkan balik. Di dalam
Graf. Itu sebabnya ekonomi ini mudah kalau kita gunakan graf. Tengok grafnya kita tahu faham. Kita boleh explain. Tegak macam ni, tidak anjal sempurna. Anjal, sangat anjal, tidak anjal sempurna. Ini terbalik dengan sini tau. Kalau D1 dengan pertentangan. D1 tidak anjal sempurna. D4 anjal sempurna. Dan contoh ada di dalam keadaan yang sebenarnya berlaku. Ini bukan alien. Bukan benda asing. Ini kita lihat sendiri dalam kehidupan kita, inilah yang berlaku. Faham? Jadi kita dapati bahawa ini ada dalam realiti hidup kita. Jadi ekonomi itu menarik, mudah. Jadi saya berhenti di sini. Nanti lain kali saya akan terangkan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi keanjalan permintaan ini. Boleh? Faham? Sekian. Terima kasih.